Hati ini cinta kepadamu. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Makasih saudara pengurus majelis yang kami hormati, Fadil Penimam Masjid Daerah Sampai Utara Haji Salahuddin bin Sulaiman, sah pimpinan Masjid Daerah Sampai Utara, seterusnya sedang hadirin muslimin mukminin rahimahumullah sekalian dinamikan. Sebelum forum dijalankan, sebelum kata disampaikan, kita perkenalkan dan maklumkan di sebelah saya Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Mufti bin Jumat, Pegawai Takdir Agama Daerah Batuas, Pejabat Agama Daerah Batuas, Negeri Pulau Pinang, dan di Hulu Busana Al-Fadil berbahagia Ustaz Haji Rukman Al-Hakim bin Haji Mukhtar, Pegawai Takdir Agama Daerah, Pejabat Agama Daerah Kepala Batas. Dan pada malam ini kita sedang hadirin muslimin mukminin rahimahumullah sekalian dalam ruang yang kita ambil kesempatan di antara i'tikaf, iaitulah di antara masa maghrib dan isya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon moga-moga pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dengan keberkatan, dan perpisahannya Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan kerahmatan. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala moga pertemuan kita ini dicatat-catat sebagai amal saleh amal khair di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan di antara tamu-tamu syurga pada malam ini, bukan seperti malam yang biasa-biasa kita bawakan kepada tuan-tuan khusus di Masjid Daerah Sampai Utara terbaik Gawat Batuas pada malam ini, satu forum yang julung-julung kali dalam pandemik suasana PKPP ini untuk kita bawakan bersempena dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tajuk yang digagas interpretasi cinta Rasul dalam kehidupan seorang umat yang bernama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kepastian dan kewajiban adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencari jalan untuk ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus kepada pusingan pertama kepada Al-Fadil Ustaz Haji Rukman Al-Hakim bin Haji Mukhtar, iaitu kita minta Ustaz insya-Allah boleh kongsikan kepada kita bagaimana betapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar mengasihi sahabat-sahabat baginda, tetapi juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meribui dan mengasihi umatnya. Kalau boleh minta Ustaz tolong nyatakan dan tolong sampaikan kongsikan kepada kita pada malam ini bagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup sayang dan cinta kepada umatnya. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Salahuddin bin Sulaiman selaku Imam Utama Masjid Daerah Pulau Ayam Tawar Betuas, dan Muhammad Datuk Yusuf bin Noh Adun Sungai Dua, seterusnya gandingan sahabat ahli Medan yang berbahagia Ustaz Afifi bin Don, yang berbahagia Tuan Haji Nuzli bin Mat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini adalah mengenai cinta. Bila sebut kata cinta ni tuan-tuan, kita kena tahu bahawa cinta ni satu benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kasih dan sayang ini ditumpukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Di atas dasar cinta inilah berlakunya kedamaian, dan di atas dasar cinta ini juga berlakunya peperangan, berlakunya kerosakan. Kerana apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Malik Karim Abdullah yang dikenali sebagai Hamka, dia kata cinta itu bersifat kadang-kadang dia bersifat ramah halawah, dan cinta itu kadang-kadang dia bersifat was-was, kadang-kadang dia bersifat mutiara. Maknanya kalau ada sifat cinta dalam diri kita, kadang-kadang bersifat ramah halawah itu kenapa? Kerana dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia kasih, apa yang dia sayang itu sentiasa berada di dalam genggaman dia. Yang kita takut apabila dia nak satu benda itu tanpa memikirkan kemudaratan yang berlaku. Jadi itu perasaan kita. Tetapi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, sebuah cinta yang agung, cinta yang hakiki, cinta yang ketika mana kita praktekkan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nabi SAW sepanjang sejarah sirah ataupun kehidupan Nabi, bagaimana Nabi tunjukkan keutamaan cinta itu kepada umatnya. Kita dapat lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cinta Nabi ini tentu tak sama macam cinta yang kita kepada seseorang. Nabi cinta dalam hadis yang saya nak bacakan ini kepada umat dia yang belum ada di saat itu. Dalam sebuah hadis Nabi kata, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku rindu sangat, aku cinta sangat, sehingga kan perasaan cinta membuat-buat untuk aku nak berjumpa dengan saudara itu. Lalu sahabat Nabi di saat itu bertanya kepada Nabi, "Awalaysa nahnu ikhwanak ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara kamu? Bukankah kami ini ikhwan yang kamu sebut ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, "Antum ashabi walakin ikhwani amanuni wa lam yaruni." Ini yang kata cinta luar biasa daripada Nabi kepada umatnya. Nabi kata, "Hamba itu sahabat aku." Tetapi yang kata ikhwan, yang kata saudara, yang kata orang yang aku rasa rindu, aku cinta, aku kasih dan aku ingin sangat berjumpa dengan mereka, itu siapa? Iaitulah orang yang beriman kepada aku
dalam keadaan mereka langsung tidak pernah hidup sezaman dengan aku dan tak pernah tengok. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita kalau ada perasaan cinta, sudah pastilah objek cinta yang ada depan mata kita. Tak pernah lagi kita duk cinta kepada orang yang tak pernah wujud. Kita rasa rindu kepada cucu kita. Orang kata, Haji, rindu kat siapa? Rindu kat cucu. Haji tak nikah, macam mana nak boleh hidup? Kan, maknanya kalau kita hambat kat orang macam tu, orang kata kita ni gila lah kot. Tapi yang kata Nabi SAW, umat yang tak pernah tengok dia, umat yang beriman kepada dia, dalam keadaan tak pernah lagi tengok dia, belum lagi wujud di saat dia ungkapkan perasaan kasih dan cinta dia ini. Maknanya tuan-tuan, begitu membuat kasih sayang yang ada pada Nabi SAW. Itu di antara salah satu bukti bagaimana Nabi mencintai umat dia. Dan bukti-bukti yang lain yang selalu kita dengar ketika mana dalam peristiwa Taif, Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah di Taif, dan tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan. Dahlah sedih pak mentua ni, dahlah sedih isteri meninggal, lepas tu sedih pak nakkan meninggal pula. Dalam waktu yang sama dia disuruh oleh Allah Taala untuk keluar berdakwah. Ketika mana Nabi keluar pergi berdakwah sampai di Taif, seperti yang Nabi idamkan dan Nabi impikan, dakwah dia itu dibalas oleh mereka. Rupa-rupanya ditolak oleh mereka, ditolak oleh umat dia sendiri. Jibril alaihi salam membawa waktu itu bersama dengan malaikat yang disebut sebagai Akhsyabain, yang menjaga dua gunung, untuk memberikan azab kepada umat-umat yang tak mau ikut Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan tengok bagaimana lunaknya hati Nabi, bagaimana kasihnya hati Nabi. Nabi menyatakan, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Kalaulah mereka ada perasaan cinta, kalau mereka sayang dan mereka kenal siapakah orang yang datang membawa dakwah ini kepada mereka, sudah pastilah mereka akan menerima. Tapi mereka tak tahu, ya Allah. Aku bagi dakwah kan mereka tak tahu. Jadi orang yang tak tahu ni, kalau dia melawan itu wajar. Jadi bila dia melawan dalam keadaan dia tak tahu, adakah wajar untuk mengazab mereka? Itu pada pandangan Nabi SAW. Nak cerita apa? Sayangnya Nabi kepada kita sebagai bukti bahawasanya cinta dan kasih kepada umat dia. Tuan-tuan, dalam hal yang lain, Nabi SAW dia bersama-sama dengan orang yang merasakan bahawa kehidupan di dunia ini telah menganaktirikan mereka. Orang yang bukan orang yang berada, orang yang tak ada harta, orang yang sering disisihkan dalam masyarakat, yang kita sebut sebagai fuqara wal masyakin, iaitulah orang-orang yang miskin yang tak ada apa. Dia duduk dalam masyarakat, dia duduk dalam dunia ni seolah-olah dia dianaktirikan oleh dunia. Orang yang macam ni, tuan-tuan, Nabi SAW menyebelahi mereka. Yang kata Nabi ni, Nabi nak bagi orang yang ada harta, hangpa hidup bahagia di atas dunia. Orang yang tak ada harta juga, hangpa juga akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan bagaimana? Ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan kalam Nabi berdoa kepada Allah, didengar oleh golongan-golongan yang tidak berada dan golongan miskin ni. Apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wahsyurni yawmal qiyamati fi zumratil masakin. Wahai orang-orang yang tidak berada, wahai orang-orang miskin, hangpa jangan rasa takut. Walaupun dunia telah mengesampingkan hangpa, walaupun dunia telah mensisihkan hangpa, tetapi kasih sayang seorang Rasul, cinta seorang Rasul akan bersama dengan hangpa. Apa Nabi kata? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Pasal apa? Pasal aku nak bersama dengan orang-orang miskin. Orang miskin dengar doa Nabi, berbunga-bunga hati mereka. Walaupun harta tak ada, walaupun keduniaan tidak berada di hadapan mereka, tetapi sekurang-kurangnya kasih dan sayang Rasulullah SAW berada bersama dengan mereka. Bukan hanya itu, malah Nabi menyatakan wa amitni, dan matikan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Wahsyurni, dan hidupkan aku serta kumpulkan
bangkitkanlah aku fi zumratil masakin, bersama dengan orang-orang miskin yang atas dunia ini mereka tidak mendapat perbelaan, yang atas dunia ini mereka dikesampingkan, yang atas dunia mereka berada dalam keadaan susah, maka hidupkanlah aku di akhirat bersama dengan mereka. Tuan-tuan, bila kita dengar kasih sayang ini, bila kita dengar cinta Nabi ini, membuahkan semangat, membuahkan kekuatan. Benarlah apa yang disebutkan oleh hamba. Pasal apa saya disebut oleh hamba ni? Pasal saya rajin duk tengok cerita tenggelam kapal Benjamin. Kalau tuan-tuan tengok cerita tu, Allahu Akbar. Saya yang muka ganas seorang panglima ni, ayah tuan-tuan. Tengok macam mana cerita yang hamba buat, cerita Zainuddin dan Hayati tu, saya ajak tuan-tuan tengok. Kan, tengok kan bini pula lagi sonok tuan sekalian. Dia tarik kita, dia bawa masuk dalam cerita tu. Seolah-olah kita lah Zainuddin tu, dan isteri kita adalah Hayati tu. Saya tengok tuan-tuan, bagaimana hamba menceritakan tentang hebatnya cinta. Dia kata apa? Cinta ini bukan melemahkan, tetapi cinta ini adalah membangkitkan semangat. Cinta ini adalah membangkitkan kekuatan. Ramai orang yang terputus dalam percintaan, dan cinta itu sebagai turning point dan momentum untuk mereka terus membangun untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi SAW kepada umatnya. Sikit lagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Nabi SAW yang terakhir, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam surah Ad-Duha, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Muhammad, apa saja yang engkau nak kami akan bagi. Wahai Muhammad, mintalah apa saja. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni siapa? Dia ni kekasih Allah. Nabi Muhammad ni siapa? Tuan-tuan sekalian, dia dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Maknanya dia dengan Allah Ta'ala sangat akrab, sangat apa. Kalau dia minta apa saja, Tuhan nanti akan bagi. Sehingga bukan hanya tu, Syekh Ja'far Al-Barzanji juga menyatakan di dalam kitab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca selalu berjanji, "Warawadathu al-jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh gunung-gunung, antaranya gunung Uhud, supaya menjadi emas untuk diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak harta, gunung emas sedang menunggu dia. Kalau Nabi nak takhta, Quraisy akan bagi takhta kepada Nabi. Nabi nak wanita, berapa banyak wanita-wanita Arab di saat itu untuk dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abahu, tetapi Nabi tolak satu persatu daripada tawaran demi tawaran yang diberikan kepada Nabi. Apa yang diingini oleh Nabi? Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, anak apa sebenarnya? Nak bagi harta hang tak mau, nak bagi takhta hang tak mau, nak bagi wanita hang tak mau." Tuan-tuan, ini kalam yang perlu kita dengar untuk menjadi semangat dan kekuatan kepada kita untuk terus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? "Idzan ya Rabb, kalau begitu ya Rabb, kalau nak kurniakan kepada aku ya Rabb, aku minta satu saja. La arda wahidan min ummati fil nar." Aku nak minta, aku tidak redha dan aku tak sampai hati dan aku tak nak, walaupun ada di kalangan umatku, walaupun satu orang yang berada dalam api neraka. Dia minta jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta apa tuan-tuan? Minta jaminan kalau boleh jangan ada di kalangan umat dia yang duduk dalam api neraka. Pasal itulah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika mana kita berjalan, wa tursalul amanah war rahim, dihamparkan amanah dan rahim, dan dihamparkan di tengah-tengah amanah dan rahim itu adalah titian sirat. Naiknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyukum qa'imun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh bimbang dan khawatir, Nabi akan berdiri di tepi sitian sirat. Berjalannya umat Nabi, Nabi mengangkat tangan, Allahumma sallim sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Ya Allah, umat aku duduk lalu, ya Allah, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia, selamatkan dia. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi menyatakan, syafaati li ahli kabair, aku nak minta kepada Allah supaya Tuhan bagi syafaat kepada aku, supaya aku boleh menolong orang-orang yang melakukan
meninggalkan dosa-dosa yang besar yang atas dunia dulu mungkin mereka tak tahu, atas dunia dulu mungkin mereka terlepas daripada hidayah, terlepas daripada dakwah, maka aku akan minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampuni mereka. Itulah tanda kasih dan sayang cinta agung yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia untuk dia terjemahkan kepada umat-umat dia. Salah satu itu Tuhan darajat. Jazakallah khairan jazaa mengucapkan kepada Fadil Ustaz atas uraian bagi soalan yang pertama berkenaan dengan bagaimana atau macam mana Nabi SAW cintakan kepada umat. Justru dalam ruang untuk kita menekuni bagaimana Nabi SAW cinta kepada umat. Ketahuilah cinta umat pada Nabi, cinta yang tidak bertepi, tidak bertepi. Di sana kita belum lagi lahir, Nabi SAW sudah merindukan kita. Di sana Nabi SAW mencintai kita, kita masih lagi berada di dalam roh, kita masih lagi tidak berpijak di muka bumi. Justru untuk masuk kepada tajuk yang kedua, soalan yang kedua, bagi kita sambungkan lagi kembali kepada tafsir cinta Rasul, maka untuk Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Razli, bagaimanakah yang dikatakan bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah dan para malaikat berselawat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kenapa dan mengapa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu memiliki dan mewajibkan diri kita untuk ada rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua benar tentang basis syarah Rasulullah dalam forum Nabi Rasul berjalan dengan najis seorang yang dibuat oleh cinta kepada Rasul sebenarnya Rasul berbuat dapat berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia seorang cinta Rasul dan Rasul berdoa betul kalau diutus kepada keadaan najis dan keadaan orang yang betul dan taat Rasul. Tentang Bapak Rasul sekalian, itulah tanda kecintaan kepada Rasul sebab kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mentaati dan mencintai Rasul. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man huwa aba? Qala wa man ata'ani faqad ata'a Allah ومن عصاني فقد أبى. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umat aku Nabi berjaminan akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang aba. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man huwa aba? Siapakah yang aba ini? Qala man ata'ani faqad ata'a Allah. Kalau siapa yang taat perintah bermakna taat perintah. Wa man asani faqad aba. Kalau siapa yang ingkar perintah dan taat perintah, maka dia adalah orang yang aba, yaitu orang yang ingkar, orang yang menentang. Jadi tuan-tuan, kita jangan jadi manusia yang tidak ingkar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita
Jadi disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini diulang dibaca kepada kita setiap tahun. Tetapi sebenarnya di sebalik ayat ini ada hikmah yang cukup besar, tanda kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan dia itu seorang manusia yang cukup berjasa kepada kita semua, dan jasa baginda tidak terbalas kecuali perlu kita balas kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi disebut oleh penanya yang pertama tadi, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di kawasan kuburan Baqi' bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu masuk kubur Baqi', Nabi berkata, "Assalamualaikum ya ahli diyarikum mu'minin, insyaallah bikum lahiqun." Nabi bagi salam kepada penghuni Baqi', dan Nabi kata kepada para sahabat, wahai sahabat, Nabi kata, hati aku ini amat merindui untuk bertemu ikhwan. Itu yang disebut oleh Nabi kata, aku amat merindui untuk bertemu ikhwan. Maka para sahabat kata, tidakkah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Kamu adalah sahabat aku. Jadi siapa ikhwan? Ikhwan itu adalah orang yang beriman dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan yang tidak pernah berjumpa kita, yang tak pernah nampak kita, tapi beribu yang cukup menebal di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sahabat, orang yang pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam beriman, sebab itu disebut sahabat. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak dipanggil sahabat, kenapa? Walaupun dia pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tidak pernah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam kufur kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sebagai ikhwan ialah orang yang tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mati dalam keadaan mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai itu. Kalaulah Rasul mencintai umatnya, apa yang disebut oleh penanya pertama dengan pelbagai-bagai bukti, kenapa pula kita perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ayat yang saya bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita baca wa ma arsalna, ma itu nafi dan isbatkan maknanya sebagaimana dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah, itu nafi dan isbat. Dia kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tujuan-tujuan lain. Tak ada tujuan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali hanya sahaja diutuskan baginda untuk berrahmat, kasih sayang, belas ihsan, ketenangan, kedamaian lil alamin, kepada sekalian. Sebab itu kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini dinanti seluruh penduduk alam, termasuk di langit dan di bumi. Tentu ada. Apabila dikatakan rahmat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datangnya baginda memberi rahmat bukan setakat kepada manusia. Datangnya Nabi berrahmat kepada binatang, datangnya Nabi berrahmat kepada tumbuh-tumbuhan, datangnya Nabi berrahmat kepada malaikat, datangnya Nabi berrahmat kepada jin, datangnya Rasulullah SAW berrahmat kepada manusia yang beriman, dan juga datangnya baginda berrahmat kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu datangnya Nabi ini memberi rahmat kepada binatang. Rahmat ini itu kata lil alamin, plural. Datangnya Nabi wa rahmat kepada sekalian alam, alam manusia, alam jin, alam binatang, alam haid, alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya alam. Datangnya Nabi itu memenuhi keperluan setiap alam itu. Tuan-tuan, datangnya Nabi rahmat kepada alam binatang.
Kalau kita tengok dalam hadis Matan Arba'in disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah wa idza qataltum fa ahsinu qitlah," kata Nabi. Apabila kamu nak buat satu sembelihan korban, sembelih nadar, fa ahsinu dhibhah, hendaklah kamu sembelih dengan yang sempurna. Wa iza qataltum fa ahsinu qitlah, kalau kamu nak bunuh sesuatu binatang yang kamu nak bunuh, bunuhlah dengan bunuh yang sempurna. Apa maksudnya? Tuan-tuan, datangnya Nabi-Nabi ajak kita kalau nak korban jangan buat nayam binatang. Syarat dia mesti pisau yang tajam. Jangan sembelih asah pisau depan lembu yang kita nak korban. Jangan sembelih tepi kawan dia yang tak akan disembelih. Itu rahmat kepada binatang. Satu hari Nabi masuk kampung, tiba-tiba datangnya seekor lembu di sisi Nabi SAW. Dia mengadu, "Ya Rasulullah." Tuan-tuan, peliklah Nabi bercakap binatang. Kalaulah Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa binatang, Nabi SAW chief kepada segala Rasul dan Nabi, lebih aula dan utama memahami. Lembu datang, "Ya Rasulullah, tuan aku ni bela aku, dia guna kenderaan aku, tapi dia tidak pernah memberikan makanan yang cukup kepada aku." Maka Nabi minta para sahabat mencari tuan dia, dan akhirnya Nabi menasihatkan tuan dia supaya menjaga binatang ini. Kemudian tuan-tuan, wa iza qataltum fa ahsinu qitlah, kalau kamu nak bunuh, bunuhlah dengan sempurna. Sebab itu Islam mengajak kita, Nabi ajak kita, kalau nak bunuh hijab jangan seksa dia. Sekali katuk, kalau nak katuk ulang, katuk sekali jangan kerat. Kalau cicak kerat kaki dulu, kerat ekor dulu, kerat telinga dulu, tak boleh. Kita tahu kita mau kisah, kita bila doa kepada azan. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, betul. Okey teman-teman, kenapa kita perlu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerana datangnya Nabi ini bawa kasih sayang kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu dikatakan sekalian alam termasuk kepada alam tumbuhan. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, kita sedang mimbar Nabi ini yang asalnya Nabi dapat mimbar apa? Nabi baca khutbah atas batang rumah. Tiba-tiba bila Nabi naik atas batang mimbar yang baru itu, mimbar baru itu, Nabi dengar tangisan teresak-esak macam mana anak unta kehilangan ibu. Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi ke batang kurma yang usang tadi. Nabi menepuk-nepuk dan Nabi memujuk-mujuk dia. Kerana apa? Kerana dia tahu orang yang memujuk ni adalah orang yang paling mulia. Dan Nabi kata, wahai kurma, kalau kamu nak hidup, aku boleh hidupkan, aku boleh duduk kau hidup sampai kiamat. Dan aku akan jadikan kau dinding Nabi masjid aku. Ataupun bagaimana? Adakah kau nak hidup dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pohon kurma itu kata, biarlah aku tumbuh dalam syurga. Kata Nabi, kalau kau tumbuh dalam syurga, kau akan menjadi makanan, kamu akan dimakan oleh para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurma ini memilih untuk tumbuh dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurma ini memilih akhirat sebagai keutamaan. Jadi datangnya Nabi Rahmat kepada jin. Kalau tuan-tuan baca surah jin, Allah menceritakan tentang sifat jin ini. Asal-asal mereka mendengar ajaran guru-guru mereka. Dan sebelum datangnya Nabi SAW, kalau kita baca surah jin, jin ini dia boleh sampai naik ke langit sampai dia boleh detect apa yang ada di Sidratul Muntaha. Dia boleh baca apa yang akan berlaku dalam qada dan qadar untuk makhluk itu. Jin boleh sampai ke tahap ini. Dan dia boleh turun dan dia boleh berkenal anak buah dia. Contoh dia kata dia tengok dalam qadar Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz, anak hang akan jatuh pagi pukul 11 siang. Balik main esok dia habaq, anak hang esok pukul 9 jatuh pagi. Contoh. Esok sampai waktu sekian jatuh.
Jadi kesempatan-kesempatan itu diambil oleh ketua-ketua jin untuk memutar-balik dan menipu umat, terutama seorang jin. Sehingga satu hari, bila jin nak naik ke langit yang tinggi, dia pun tak sampai. Dikejarnya mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketua jin kata, cuba hangpa bicara tengok pasien pun kita tak boleh naik ke langit, kita tak boleh tengok dah Sidratul Muntaha ini. Di Lauhul Mahfuz kita tak boleh sampai ini. Maka cara-cara kita tengok ada satu lembah seorang manusia sedang bersemayam. Maka ketua jin pada rekod manusia inilah yang menghalang kita untuk sampai ke langit yang tinggi, yaitu Nabi SAW. Bila dia berjumpa Nabi dan sebahagiannya menyebut berlaku di desa Nasibain, yaitu Nabi SAW sedang baca Quran dan sekumpulan jin datang menemui Nabi SAW, dan akhirnya mereka berbincang dan bertanya. Akhirnya mereka mengucap syahadat dan menjadi umat Nabi SAW. Dan sejak daripada itulah dalam surah jin menceritakan rupa-rupanya untuk kami ini menipu kami Tuhan yang sebenar. Maka datangnya Nabi SAW bawa rahmat kepada jin memperkenalkan Tuhan yang sebenar. Akhirnya jin juga menjadi umat Nabi SAW. Kita sebut sebagai Al-Thaqalain. Al-Thaqalain bermakna bila disebut Al-Thaqalain pada jin dan manusia. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu orang kata jin datang rahmat Nabi, jin nasihatnya dia makan asap, tapi datangnya Nabi dia bagi minum baru, dia boleh minum makan tenang. Jin Islam dia akan makan tenang, makan binatang yang disulit macam halal. Jika dia akan makan tenang segala. Dan datangnya Nabi SAW bawa rahmat pada orang mukmin yang saya katakan tadi kepada kita orang beriman ini, antaranya diberikan hidayah petunjuk agama kepada kita dan diberikan ketenangan kepada orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, tanyalah Ustaz Musi kita ini, dia tiap hari mengajar saudara kita mu'allaf. Dan saya pun ada kuliah 11 kali yang mu'allaf. Soalan yang saya tanya, apa perasaan kamu bila kamu mengucap La ilaha illallah? Semua akan menjawab, Ustaz kami tak tahu nak kata apa, Ustaz tak tahu nak cerita, Ustaz tak tahu nak hakak. Saya kata bersama, kami tidak pernah rasa ketenangan syukur pada ini. Kami tak pernah rasa hati kami ini tenang, aman, kecuali selepas kami kata La ilaha illallah. Hati kami ini tenang, aman, dan kami tak boleh nak cerita. Itulah rahmat yang datang Nabi kepada kita. Allah bawakan ketenangan kepada kita. Dan kalau tuan-tuan tengok, dikatakan rahmat kepada orang bukan Islam datangnya Rasul. Nabi menunjukkan contoh-contoh yang terbaik. Nabi dengan jirannya Yahudi yang bagi buah yang masak, Nabi dengan penuh senyum, penuh kemanisan memakan yang buah masak. Itu tanda akhlak luhur yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan bahawa datangnya Nabi ini rahmat kepada orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan buka surah Al-Haqqah, tuan buka dalam surah Yasin dan macam-macam surah, Allah menceritakan tentang azab Allah turun serta wa ila 'ad, kepada kaum 'ad, kaum Thamud, Allah turunkan azab rihan sarsarin 'adiyah sakhara 'alaiha sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuba. Allah turunkan kepada kaum ini bahawa angin ribut datang 7 malam 8 hari tanpa berhenti. Fahal tara lahum min baqiyah. Habis Muhammad Thamud tidak ada baki saki-bakinya di atas muka bumi. Hancur kerana kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah tenggelamkan dengan tufan, dengan banjir yang besar. Habis
Tapi semua termasuk istri dan anak-anaknya, karena kufur dan ingkar kepada ajaran dibawa oleh Nabi mereka. Tetapi datangnya Nabi SAW, wa maka Allah sebut dalam Quran, wa maka Allah mu'adzibahu wa anta fihim. Allah menangguhkan turunnya azab mereka di dunia. Terselamatkan mereka pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara rahmat. Dan kenapa kita tercinta dan kasih pada Rasul? Kalau kita tengok diri kita sendiri, datanya Rasul tunjukkan pada kita panduan dan pedoman untuk kehidupan kita. Bahkan hari-hari kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ucapan kita hari kita minta. Kita nak selamat di dunia, kita nak selamat di akhirat, dan kita nak bebas daripada azab neraka. Inilah impian tertinggi dalam kehidupan kita. Maka datangnya Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana kita nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat, dan terlepas daripada azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok diri kita, datangnya Nabi ini bawa rahmat pada kita daripada kita tak ada mak yang kita kahwin, dia ada panduan cara nak kahwin. Lepas tu mengandung, macam mana nak jaga kandungan itu dihabak. Lepas mengandung lahir anak, diajaknya panduan, dibinkan, dinamakan dengan nama yang baik-baik, diakidahkan, ditahnikan. Mai masuk jadi bayi, jadi remak, jadi kanak-kanak. Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wa tudribuhum wa hum abna'u 10 wa farriquhum fi al-madajib ila akhir hadis dan sebagainya. Ajak pendidikan, tarbiyah, adab, akhlak pada anak kita. Suruh sembahyang, suruh hormat orang tua. Mai waktu remaja Nabi ajak bagaimana kita nak melayan remaja. Bila kita dewasa, bila kita sudah tua, bila kita sudah tua bangga, bila kita sudah nyanyuk, semuanya Nabi tunjuk panduan bagaimana kita nak urus Allah ini. Hatta kita nak sampai di qarqarah nyawa kita nazar, Nabi ajak kita macam mana nak menguruskan orang nazar. Dan bila nyawa sudah keluar pada diri kita, diajaknya bagaimana nak menguruskan jenazah itu. Diajaknya, dibagi tahu pada kita apa yang kita akan jumpa dalam kubur bila muka Nabi datang. Dan dibagi tahu kepada kita, kita akan dibangkitkan ke mahsyar, kita akan berdiri di mahsyar, kita akan melalui tazawwur, kita akan dimizan, dan kita akan sampai ke darul qarar, darul qarar yang syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun neraka Allah. Nabi terang sampai ke sana. Jasa yang cukup besar yang Nabi tinggalkan. Sampai itu perlunya cinta kita kepada Rasul mengatasi cinta kita kepada suami kita, pada isteri kita, pada anak-anak kita dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa nasi ajma'in. Bukan makna cinta pada Nabi ini mengatasi cinta pada ibu dan ayah, anak dan suami dan sebagainya. Itu makna kita menafikan apa? Tanda cintanya kita pada Rasul. Kita perlu pastikan suami kita, anak kita, isteri kita mematuhi syariat di bawah Rasul. Pastikan anak-anak kita ikut hukum hakam tinggal pada Rasul. Itu tanda kecintaan kita pada Rasul. Pastikan suami kita mematuhi syarat Allah. Ternyata beliau sebagai seorang suami, laksanakan kewajiban dia. Itu tanda kecintaan kita pada Rasul. Tuan-tuan, saudara, kenapa kita disuruhnya cinta pada Rasul? Yang besar sekali dalam hidup kita ialah Rasul ini memperkenalkan kepada kita Tuhan yang sebenar. Tuan-tuan, fitrah manusia ini yang kata kita manusia dan tak kira siapa selagi hak nama manusia, semua manusia ini perlukan Tuhan. Semua orang perlu Tuhan. Maka ada orang yang tengok matahari memberi cahaya, dia berkata, oh inilah Tuhan. Ada orang kata lembu bagi susu bagi daging, inilah Tuhan. Ada orang kata
bulan bintang sebagai yang memberi cahaya ila Tuhan. Ada orang macam-macam orang mempertuhankan sesuatu. Sebab fitrah manusia memang perlu bergantungan kepada Tuhan. Maka datangnya Rasul ini memperkenalkan kepada kita Tuhan yang sebenar. Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang tunggal asa. Dan dijatuhkan tentang sifat-sifat Tuhan. Last tuan-tuan, poinnya last. Kenapa perlu sebenarnya banyak belajar 10 lebih tapi sebut saja. Kenapa perlu kita cinta dan kasih pada Rasul ini? Sebab dia adalah semulia-mulia makhluk yang Allah suruh kita ikut contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dialah panduan, dialah pedoman. Sebab itu seluruh hidup Nabi SAW panduan kepada hidup kita. Min qawlin wa fi'lin wa tiqrarin. Sama ada percakapan baginda, perbuatan baginda, tiap setengah baginda itu pun sebenarnya panduan kepada kita. Satu hari dalam perang Tabuk saya contohkan. Dan Nabi pergi perang Tabuk dalam musim panah. Mereka cerita, bila hidup 3 bulan di Tabuk, stok makanan di bawah habis. Maka para sahabat ini tak ada macam-macam makan habis dah. Dia perligan pok di padang pasir Tabuk. Bila ligan pok di padang pasir Tabuk, para sahabat ini pun angkat sembelih, lapok, basuh, bakar. Lepas sembahyang maghrib, dia main ramai-ramai bukan pok nak makan, dia jemput Nabi SAW untuk makan sekali. Nabi pun main dalam majlis dia pok. Bila dia pun duk makan, Nabi senyap dia. Suruh pun dah, larang pun dah, Nabi tak makan. Senyap Nabi SAW itu sebenarnya menjadi panduan pedoman kepada umat. Bahawa hukum makan pok adalah harus. Kalau haram mesti Nabi larang, kalau wajib mesti Nabi buat dan mesti makan. Itu sedang sebut bahawa seluruh kehidupan Nabi adalah panduan. Sebab itu para sahabat akan tengok apa yang Nabi lakukan, maka dia buat ikut. Tuan-tuan, sebab itu Allah rakamkan diri Nabi SAW sebagai ikutan kepada kita. Sebab Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad atas segala akhlak yang terpuji. Kerana Quran kata Aisyah bahawa diri Nabi itu telah pada tahu bagai Nabi tengok Quran. Seluruh kehidupan Nabi itu Quran. Quran ada benda elok, ada benda haru biru. Dia haru biru ada elok dia larang, elok tu dia suka. Diri Nabi. Kalau kita melihat dari sudut tafsir, bila Allah kata wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kita tengok kata buku ayat. Sesungguhnya engkau ya Muhammad atas segala akhlak yang terpuji. La tu makna atas. Ala la makna la ala atas segala. Akhlak engkau ya Muhammad atas segala akhlak yang terpuji. Kalaulah kita kata kita suami yang paling baik, suami yang misali, Nabi atas segala suami-suami yang misali. Nabi jahit baju sendiri, kan? Basuh baju sendiri. Nabi tolong isteri. Ada orang tak tolong isteri. Kalau kata-kata kita tuan yang terbaik, Nabi adalah tuan atuk kepada segala atuk yang terbaik. Satu hari Nabi SAW ke rumah dia, Jabir dan sahabat lain. Bagi sedang buka pintu, Jabir pun tersenyum. Berziba. Jabir mah rumah Nabi, wa huwa yamshi 'ala al-arba' wa 'ala dhahrihi Hasan wa Husain. Ketika mana Jabir buka pintu rumah Nabi ini, dia tengok Nabi wa huwa yamshi 'ala al-arba', Nabi sedang berjalan dengan kaki empat. Wa 'ala dhahrihi Hasan wa
Husain, dan di atas belakang dia itu adalah cucu baginda yang mulia Hasan dan Husain. Wa huwa yamshi ala arba'in manabah. Nabi duduk di Makkah. Tetapi bila Jabir tengok Nabi senyum, Nabi kata, ni'mal jamal jamalukuma wa ni'mal adlanu antuma. Sebaik-baik unta di dia unta, dan sehebat-hebat penunggang adalah dua orang cucu. Tentu main cucu tu. Cucu main kita main waktu tu kita terkejap kepada main. Itu kalau kita kata kita terbaik, Nabi lebih baik daripada segala makhluk yang baik. Kalau kita kata panglima perang yang terbaik, baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai panglima yang terbaik dan terbesar. Sehati orang yang paling berpengaruh di dunia, karya-karya Eropah meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berpengaruh dan paling hebat. Dan banyak lagi alasan disebut kenapa kita perlu cinta kepada Rasul. Saya tak sebut sekali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan mengucapkan kepada Fadil Ustaz Zaini bin Syafaq atas kepuasan yang panjang, lebar, lama. Alhamdulillah. Dalam ruang yang kedua ini, insyaAllah kita dah dengar daripada Ustaz Mazli, Ustaz Haji Mazli dan Ustaz Haji Luqman Al-Hakim berkenaan dengan cinta Nabi SAW kepada umat pada sekalian alam, dan tidak ada panduan melainkan Nabi SAW adalah sebenarnya panduan bagi kita. Atau ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah senantiasa ittiba' kepada Nabi SAW. Justru dalam kita nak menantijakan, kita nak menginterpretasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, bagi kita untuk sesi kedua itu Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim, bolehkah Ustaz sudi kiranya untuk mengucapkan kepada kita bagaimanakah cara untuk mencintai Rasulullah SAW. Oleh tafadhal masykur. Terima kasih Tuan Musi. Tuan-tuan, kita dalam 5 minit kot cerita-cerita yang utama. Baik tuan-tuan, soalan Tuan Musi, macam mana kita nak cinta, macam mana kita nak tunjuk kata kita cinta kepada Nabi SAW. Sewajarnya memang kita cinta kepada Nabi ya. Walaupun Nabi tak sebut supaya suruh kita mencintai dia, tapi apakah wajar orang yang cinta kat kita tapi kita tak balas cinta, jadi tak apalah kan. Kita pun kalau bini kita tak sayang kat dia pun dia marah kan. Kalau suami tak sayang kat bini pun bini nanti marah. Maknanya cinta tu harus ada balasan, harus ada istilah orang Melayu dia kata apa, tepuk kan, tepuk sebelah tangan kan, tak bunyi jadi nak kena tepuk dua belah tangan. Dan kita pun orang Melayu pun dengan banyak pembatas dia kata apa, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Maknanya kalau orang memberi kat kita balas kepada dia dengan balas kebaikan. Sama juga dengan kita. Betul-betul dua benda yang saya nak sebut dalam cinta kepada Nabi SAW. Nombor satu, kalau kita nak cinta kepada Nabi, satu kita kena ada ittiba'. Ittiba' ni apa? Iaitulah mengikuti Nabi SAW. Ikut ni macam-macam. Maknanya ikut daripada percakapan Nabi, ikut daripada perbuatan Nabi, ikut daripada pakaian Nabi. Itu menunjukkan bahawasanya kita mencintai Nabi SAW. Yang kedua, hub ni rasa kasih dan sayang kepada Nabi. Dia kena ada dua benda ni. Dia tak boleh ada satu saja. Kalau kita tu ikut Nabi SAW, cara pakaian Nabi, cara perlakuan Nabi, cara sembang Nabi, tuan-tuan, ada orang yang hanya ikut Nabi tapi tak cinta kepada Nabi, berlaku juga pada zaman Nabi SAW. Sebab dia, iaitulah golongan-golongan munafik.
yang mana kita kenal golongan munafik Abdullah ibn Ubay. Dia orang yang pakai sopan macam Nabi, pakai jubah macam Nabi. Dia turut Nabi, malah dia semayang belakang Nabi SAW. Dia pengikut Nabi. Tetapi dalam hati dia tidak ada perasaan kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Bukti dia apa tuan? Macam mana kematian dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, maknanya kalau sayang kat Nabi, kena ada dua perasaan ni, iaitulah mengikuti Nabi dan kasih kepada Nabi. Orang yang tak ikut Nabi, kalau dia ambil satu aja, dia kata kasih dan cinta saja kepada Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana bapa saudara Nabi SAW. Dia tak ikut Nabi, dakwah Nabi dia tak ikut. Dia tak terima pun dakwah Islam, tapi dia sayang tak sayang kepada Nabi. Yang kata Abi Talib ni macam mana? Dia pernah memberi amaran kepada orang-orang Quraisy, kalau hangpa nak berhadapan dengan anak nak kuning, hangpa nak kena jumpa aku dulu. Maknanya dia sayang kepada Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Dia tak pakai pakaian cara Nabi. Dia tidak mengikuti Islam yang telah Nabi anjurkan. Dia juga mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dua benda ini harus digandingkan dan disandingkan bersama. Apa dia tuan-tuan? Ikut Nabi SAW dengan cara perlakuan. Sebab itu kita minta dalam doa, kan, Allahumma ja'alna mutaba'atan Nabi SAW awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan. Kan kita minta, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mutaba'atan Nabi, orang yang ikut Nabi daripada segi percakapan, daripada segi perbuatan, daripada segi pakaian, daripada segi kelakuan. Kita ikut Nabi SAW. Dan yang kedua, kita minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menumbuhkan perasaan kasih dan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dua benda ini, tuan, insya-Allah kita akan mendapat kasih sayang yang seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di situ ada dua perkataan. Tuhan kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Yang pertama perkataan itu cinta, tuhibbunallah, cinta satu. Yang kedua fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nombor dua, iaitulah ittiba' ataupun ittabi'u, ikut Nabi SAW. Bukan hanya kita mendapat kasih sayang daripada Nabi, Allah Ta'ala juga akan kasih kepada orang yang ikut Nabi, kepada orang yang sayang kepada Nabi. Cinta mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya balasan cinta, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan sayangkan kita, Tuhan akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Oleh itu, mari sama-sama kita semai dan kita semarakkan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam bulan Rabiul Awal, tetapi cinta Nabi itu kita minta Allah Ta'ala memberikan satu resapan ke dalam jiwa kita untuk terus mekar di hati kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi SAW ketika mana kita berada di syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, memberi kekuatan kepada kita di dalam pembuktian cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukup dengan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz atas uraian berkenaan bagaimana untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dalam pembahasan terakhir, insya-Allah yang akan diberikan ulasan oleh Fadil Ustaz Yunusdi Bishman, insya-Allah, dan beliau telah berjanji akan bercakap 10 minit sahaja. Dan insya-Allah bagi Ustaz Yunusdi, apakah kesimpulan yang kita dapat daripada pertemuan kita dalam forum pada malam ini, iaitu interpretasi cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tafadhal, masyaallah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Muslim. Dalam kesimpulan kesimpulan setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bersama sahabat Nabi SAW datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila berlaku kiamat? Maka baginda SAW jawab, apa
bila nak hari kiamat. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak bersiap apa, aku sembahyang pun tak banyak, aku puasa pun tak banyak, aku sedekah pun tak banyak. Tapi aku siapkan diriku untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan orang yang bercinta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, berdasarkan hadis ini Nabi kata, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang cinta. Sebab itulah perlu kita membina, membenihkan diri kita supaya umat dan cintakan kepada Rasul. Tuan-tuan, kalau orang tu mengandung, kita tahu tanda dia mengandung, dia nak makan buah pelang putih, dia nak makan rumah anak ni, dia muntah, dia pening, itu tanda dia mengandung. Kalau COVID kita tahu tanda dia, tapi lah pun tak ada tanda berisau dia. Tanda COVID apa dia, demam, sesemut, sakit dada dan macam-macam, ada tanda. Apa tu bukti dan cinta kita kepada Rasul? Mesti kita nampakkan tanda itu. Kalau tanda dan sedekah itu kita tak boleh buat, bagaimana kita nak mengaku kita cinta kepada Rasul? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dituntut pada kita setiap ilmu untuk patut menjawab mengingatkan kita supaya berselawat ke atas Nabi, tanda percintaan kita kepada Rasul. Yang tu pun kita tak boleh. Sehari 10 kali nak selawat pun kita tak boleh. Macam mana kita nak katakan kita cinta kepada Rasul? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ini bukti kecintaan kita kepada Rasul. Apa yang datang kepada Rasul, فَخُذُوهُ, ambil semua. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dilarang, tinggal semua. Ini yang kita perlu aplikasikan dalam hidup kita sebagai manifestasi kepada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap mudah-mudahan pertemuan kita yang ringkas dalam ini sesuai meminta dari saya dan pengajaran dan panduan kepada kita semua dalam menghadapi kehidupan ini supaya kita mati yang tidak akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersyafaat kepada kita. Sebab Nabi sebut dalam hadisnya, setiap Nabi ini ada doanya yang masing-masing dan doa mereka itu dimakbul oleh Allah. Aku juga ada doa itu, tetapi aku simpankan doa itu untuk umat aku di akhirat nanti. Aku akan doakan kepada Allah supaya Allah menyelamatkan umatku daripada azab siksa. Dan Nabi berjanji bahawa dia akan bersyafaat kepada umat yang cinta dan kasih kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kesimpulan diberikan oleh Fadil Ustaz Jamizi bin Jumat untuk forum kita pada malam ini, forum untuk prestasi cinta Rasul. Jadi untuk mengakhiri dalam forum kita pada malam ini, ingin saya sampaikan beberapa rakaat pantun cantik utuman kepada yang boleh melatih diri Rasulullah dengan beliau harus bekerti kita pribadi. Harus peduli pokok sepanduk hijau daunan di situ muncul pesan Nabi ingat selalu buat amalan damailah hidup. Letak ulang di dalam bakul ditutup, tidaklah ketat dalam Islam di bawah Rasul berkah hidup dunia akhirat. Dari ulama mengenal Nabi, dari Nabi mengenal Allah. Mohon kami maaf diberi anda-anda yang silap dan salah, dan insyaAllah terima kasih daripada kami dan juga pihak masjid daerah Sumatera Utara dan juga santri muslim yang Allah sekalian. Ada semua diladang oleh kita perempuan. Dakwahku pencaturan, dakwahku bak pelaburan. Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangkakala datang. Biar dakwahku menjadi bekal untuk aku, kamu dan semua kenalan. Banyak tarikan raja sepanjang jalan dakwahku.